Baik, seperti janjikan tadi, Sophie, kita ada apa namanya, persembahan. Bukanlah persembahan, maksudnya kita nak tampilkan bakat anak-anak autism yang dikatakan boleh mahir kira dalam matematik dan juga menghafaz Al-Quran Jadi kita akan bersama dengan Syarul yang telah pun bersedia. Dah bersedia, Syarul? Yes. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, para penonton, setiap ibu dan juga ayah pasti menginginkan anak-anak yang sihat, anak-anak yang berjaya di dunia dan juga akhirat nanti. Dan kita tahu bahawa anak-anak ini merupakan anugerah yang tidak ternilai harganya. Dan apabila ibu dan juga ayah menerima kelahiran anak-anak yang mungkin kurang daripada orang-orang lain yang mengalami masalah autism, barangkali mereka sedih, barangkali mereka berduka cita. Boleh tidak menjadi masalah, namun jangan terlampau lama. Kerana apa, para penonton? Kerana anak-anak autism ini mempunyai satu bakat yang lain daripada orang lain. Dan insya-Allah setiap 2 April kita menyambut Hari Kesedaran Autism Sedunia, dan untuk itu kita nak sajikan kepada anda buat ibu dan juga ayah di luar sana yang memiliki anak-anak autism dan mungkin bakal ibu dan juga ayah di luar sana juga. Okey, teruskan bersama dengan kami kerana kita nak sajikan kepada anda untuk kita melihat bakat anak-anak autism ini. Dan bersama dengan saya Puan Azura Ayub, seorang ibu kepada anak autism, iaitu adik Muhammad Ammar Lutfi Muhammad Yusri. Mana dia? Pelajar. Dia pelajar saya. Jauh di situ. Okey, jom ikut abang sini. Jom. Nak ikut tak? Okey. Ni saya panggil dia. Okey. Ya, saya ni. Kasi pandai, kasi pandai. Okey, baik. Baik para penonton, inilah antara ragam. Okey, inilah antara ragam dan juga kerenah yang perlu kita hadapi bagi anak-anak yang autism. Walaupun begitu, mereka ini mempunyai satu semangat, satu bakat yang unik, dan pastinya kepada ibu-ibu yang memiliki anak-anak autism ini, jangan mudah berputus asa kerana peranan anda sangat penting bagi mencorakkan anak-anak ini. Okey, kita nak tengok adik Ammar melakukan kira-kira matematik. Okey, jom kita saksikan. Okey. 35 tolak 22. Okey. 3 tolak 2. Satu. Ahsanta. Alhamdulillah, pandai. Okey, seterusnya adik Ammar. 28 tolak 13 berapa tu? 8 tolak 3. Alah, 5. 5. Okey, good. Seterusnya? 1 lah. Letak. Okey. Alhamdulillah, pandai. Okey. Bintang untuk adik Ammar. Okey. Okey, Puan Azura, kalau kita lihat ini antara bakat yang ada pada kanak-kanak autism yang ada pada adik Ammar ni. Okey. Jadi kita nak tahu sebenarnya mungkin mentaliti masyarakat kita di luar sana yang menyatakan bahawa anak-anak autism ini anak-anak yang sukar dikawal, anak-anak yang boleh kita katakan sebagai lembab, sebagai slow. Jadi ianya salah sama sekali dan telah pun dibuktikan hari ini. Jadi pandangan Puan Azura sendiri. Ya. Okey, sebenarnya kita nak kata semudah ABC ni taklah. Perjalanan jauh. Macam Lutfi ni sendiri. Lutfi ni bukan anak saya, dia pelajar saya. Pelajar di center saya. Jadi masa mula-mula masuk ke center, saya memang tak jangka dia boleh buat. Subhanallah. Sebab dia dengan hyper, sebab dia ada isu autism, ADHD. Bila ADHD dia ada masalah attention, deficit and hyperactivity disorder. So tengok dia ada hyper sikit kan. Jadi nak buat matematik macam ni dan nak membaca Al-Quran, nak membaca buku, membaca dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, tak mudahlah. Tapi kita ada teknik. InsyaAllah bila Allah bagi kesulitan, disediakan jalan. So kita cari jalan, kita create teknik sampai dia boleh buat. Kita menguasai diri dia sebenarnya, menguasai isu-isu hyper, tak fokus dia. Dan sekarang Alhamdulillah setelah 3 tahun dia bersama saya dapati dia dah tahu, kita dah tahu dia punya isu, kita tahu dia punya macam mana nak tackle isu-isu tu, dan sekarang ni Alhamdulillah bila dia boleh buat, rupa-rupanya maths ni satu bidang yang dia minati. Subhanallah, bila kita ajar, dia buat dengan lajunya. Dia dapat teknik tu, dan dia buat dengan laju. Dan
Dan satu lagi, matematik ni satu terapi untuk dia. Satu terapi. Okey, jadi puan kita ini soalan yang dah dah dilakukan ataupun dah diselesaikan. Sekarang ni saya nak soalan saya pula. Soalan saya pada adik Lutfi. Boleh? Boleh buat dekat Aisyah. Aisyah. Okey. Dia yang ni dia buat yang simple je lah. Okey, baik. Kita nak jemput seorang lagi, adik Aisyah. Okey. Kita menjaga Lutfi. Adik Aisyah, sini, adik. Bagi 3 soalan-soalan ribu, ratus lah. Ratus bahagi. Okey, bahagi Bahagi bawah pada 10 lah. Okey. Bagi. Ada baki pun tak apa. Okey. 268. Okey, bahagi 4. Okey, adik Aisyah. Kita nak tengok jawapannya. Apakah jawapannya? Kita katakan. Two. 4. Saya buat yang semula. Okey, semula. Satu lagi cubaan untuk adik Aisyah. Ni, 24 boleh bagi dengan tu tak? Boleh kan? 20. Tak boleh. 26 divide by 4 equal 4 times what equals 24? 6. Yeah, good. Very good. Okay, and then 28. Yes. Wow, itu dia jawapan kita dah dapat. Jadi terima kasih adik Aisyah. Jadi Puan Azura, okey, saya dapat simpulkan di sini bahawa anak-anak ini merupakan satu anugerah yang tidak ternilai dan kita pun dapat menyaksikan bahawa keistimewaan yang ada pada anak-anak autism. Jadi para penonton, ini demonstrasi kira-kira matematik ini yang pertama. InsyaAllah kita nak kongsikan seorang lagi adik yang mengalami autism ni namun mempunyai satu kelebihan yang luar biasa daripada kita, di mana beliau mampu untuk menghafaz Al-Quranul Karim dan membacanya. InsyaAllah kita akan bersama dengan beliau sikit saja masa nanti, insyaAllah. Jadi kita nak berehat buat seketika. Jangan ke mana-mana, stay tune with me. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, kita akan bersama dengan Syarul dan seperti yang kita janjikan tadi akan bersama dengan salah seorang daripada anak-anak autism yang hebat menghafal Al-Quran. Tebuk je ayat mana boleh jawab. Boleh sambung. Boleh sambung. Itu dia. Jadi Syarul dah sedia Okey, insya-Allah. Terima kasih Sofi dan juga Nazira. Baik para penonton, sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik kamu adalah orang yang membaca Al-Quran dan dia mengajarkannya. Tadi kita dah bersama dengan adik Lutfi dengan kemahiran beliau iaitu melakukan kira-kira dalam soalan matematik. Hebatnya anak-anak autism ni, walaupun ada mentaliti dan persepsi luar sana yang menyatakan bahawa anak-anak autism ni sukar untuk dikawal, sukar untuk train, tetapi kita telah menafikannya dengan apa yang kita sajikan pada anda. Jadi para penonton, hari ini kita nak teruskan lagi mempersembahkan kehebatan dan kelebihan, keistimewaan anak-anak autism ini. Kali ini bagaimana mereka, adik yang mengalami autism ini, adik Aisyah ini akan membacakan kepada kita ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi Puan Azura, sudah bersedia adik Aisyah semua? Sebelum tu saya nak tahu Aisyah ni isu dia autism pada awalnya didiagnoskan sebagai autism Asperger. Maksudnya? 9 tahun baru pandai bertutur. Okey, dia lambat sikitlah. Kira macam bagaimana? Maaf ya, bukan autism Asperger, severe autism. Severe autism. Severe maksudnya teruk Sangat teruk, ya. Lambat bertutur dan banyak isu-isu ADHD. Tapi alhamdulillah sekarang ni dengan apa yang kita buat, dia dah membuktikan yang walaupun isu macam mana pun ada cara dan tekniknya. Okey, jadi kita nak saksikan adik Aisyah untuk bacakan sedikit sepotong ayat Al-Quran. Silakan. Auzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات
Okey. lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqah qalu hadza alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Itu dia bacaan daripada adik Aisyah, seorang anak yang mengalami autism, severe autism ya, Puan. Asalnya severe autism. Severe autism maksudnya penyakit ataupun autism yang serius. Masa awalnya. Masa awalnya. Masa 3 tahun. Jadi apa teknik yang digunakan oleh Puan sendiri sehinggakan adik Aisyah ini mampu untuk membaca Al-Quran? Okey, kalau tadi matematik, kita guna Muzra Maths. Muzra Maths. Maksudnya teknik tu semua orang boleh guna, boleh apply. Kena tahulah teknik tu macam mana. Untuk Al-Quran, Q Muzra. Q Muzra. Ada teknik khas untuk mengatasi isu-isu seperti tidak fokus, tantrum, nak lari ya. Biasanya pelajar ni dia tak minat dan cepat nak lari lah kalau kita diajar kita ajar membaca Al-Quran. Kena banyak bersabar tu, Puan. Teknik ni saya dapat teknik ni dan saya apply pada semua pelajar saya, termasuk yang akan baca akan menghafaz Al-Quran sebentar nanti. Alhamdulillah, kita tengok rupanya ada cara. Bukan mustahil sebenarnya. Maksudnya ibu dan juga ayah jangan berputus asa. Betul. Okey, guru pun begitu. Ya. Jadi berapa lama masa yang diambil untuk adik Aisyah ini menguasai bacaan Al-Quran itu sendiri? Saya mula mengajar dia teknik Q Muzra ni masa umur dia 10 tahun. 10 tahun. Okey. Bila saya rasa dia bersedia untuk membaca, untuk mengenal huruf Al-Quran, seterusnya pergi peringkat demi peringkat sampai boleh membaca. Tapi bergantung pada pelajar. Ada pelajar yang cepat tangkap teknik tu, ada yang lambat sikit. Tapi pada akhirnya insya-Allah lambat atau cepat dia akan sampai kepada peringkat boleh membaca Al-Quran. Ya, insya-Allah. Maksudnya ibu dan juga ayah kena GST. Kena gigih, kena sabar dan tawakal pada Allah Azza wa Jalla. Okey, baik para penonton, kita akan berehat seketika. Insya-Allah kita dah dengar daripada adik Aisyah dan daripada adik Lufi sebentar tadi. Okey, dan insya-Allah selepas ni saya nak bawa seorang lagi iaitu adik Asma untuk memperdengarkan kepada kita hafazan Al-Quranul Karim. Jadi jangan ke mana-mana, tunggu teruskan bersama dengan kami dalam Assalamualaikum. Kita rehat dahulu. Alhamdulillah bertemu kembali dalam Assalamualaikum para penonton. Seperti mana yang saya janjikan sebentar tadi, insya-Allah kita akan terus melihat kehebatan dan kelebihan anak-anak autism ini. Barangkali kita menganggap ia sebagai satu kekurangan dan kelemahan, tetapi ia sebenarnya adalah satu kelebihan, keunikan buat adik-adik autism ni, insya-Allah. Baik, kita tadi dah dengar adik Lufi dengan pengiraan matematik dan kemudian adik Aisyah dengan bacaan Al-Quran Al-Karim, dan kini kita advance lagi, kita nak sajikan kepada anda semua untuk melihat bagaimana adik Asma yang telah pun bersedia untuk saya uji hafazan Al-Qurannya. Assalamualaikum Asma. Waalaikumsalam. Sihat ya? Sihat. Alhamdulillah. Seronok tak dapat bersama dengan kami hari ini? Seronok? Seronok. Alhamdulillah. Okey, baik. Dah bersedia belum?
Dah. Betul ni? Betul. Okey, kalau adik Asma dah bersedia, abang pun dah bersedia, insya-Allah kita mulakan dulu para penonton. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Ulang dan sambung sehingga ke ayat seterusnya. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Sadaqallahul azim. Subhanallah, tabarakallah. Itu ayat dari surah Al-Baqarah. Para penonton, kita dapat lihat betapa hebatnya, betapa lancarnya bacaan yang diperdengarkan oleh adik Asma. Maksudnya dengan tajwid yang dapat dijaga sebaiknya, alhamdulillah. Okey, seterusnya. Boleh? Sedia? Okey, seterusnya kita akan dengar bacaan adik Asma dari surah dari suratul Ma'arij. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Ulang dan sambung. Bismillahirrahmanirrahim. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرمون لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ahsanti, alhamdulillah. Okey, baik, selesai sudah. Okey, sebenarnya kalau boleh nak lagi, ya, dan para penonton pun semua nak dengar lagi bacaan adik Asma. Okey, tapi insya-Allah kita pun dah sampai penghujung dah ni. Cumanya abang nak tahu, adik Asma sekarang umur berapa tahun ya? Umur saya 16 tahun. 16 tahun. Belajar di mana sekarang? Akademi Darul Hufaz Putra Kajang. Oh, tu dia. Akademi Darul Hufaz Putra Kajang. Subhanallah. Okey, baik. Abang nak tahu, okey, bagaimana adik Asma sendiri menghafaz Al-Quran dengan kekangan yang ada, dengan kepayahan yang ada. Boleh cerita sikit tak? Sebenarnya saya baca Al-Quran ni untuk dapatkan ilmu. Ya, ilmu kita termasuk dalam hati kita. Subhanallah. Okey. Itu je lah. Okey. Dia ringkas tapi padat sampai saya pun speechless. Okey, baik. Sekarang ni dah hafaz berapa juzuk dah? 12. 12 juzuk. 12 juzuk. Jadi impian ataupun cita-cita nak menghafaz satu Al-Quran ni? Maksudnya bila sampai ya, dalam masa berapa lama lagi nak habiskan 30 juzuk? Setahun, 2 tahun? Tak tahu lagi. Tak tahu lagi. InsyaAllah. Tapi sekarang ni masih belajar lagi ya di sana. Okey, dan okey, adik Asma, abang nak ucapkan selamat berjaya. Okey, tapi sebelum tu ada sikit tak pesanan kepada kawan-kawan kat luar sana? Tentang ada pesanan tak, nasihat ke ataupun suruhlah kawan-kawan kat luar sana hafaz Quran. Okey, silakan. Ucapan. Saya ucapkan terima kasih kepada para penonton semua. Hafaz Al-Quran, okey. Doakanlah banyak-banyak semoga saya boleh dapat habiskan 30 juzuk.
di dunia dan di akhirat. InsyaAllah. Abang doakan dan juga para penonton kita semua mendoakan adik Asma berjaya untuk menyelesaikan, menghafaz 30 juzuk. Bukan hanya menghafazkan tetapi mengamalkannya, insyaAllah. Okey, terima kasih Asma. Jumpa lagi. Okey, baik para penonton, itu dia kelebihan, keunikan adik-adik yang mengalami autism ini. InsyaAllah itu merupakan kelebihan mereka. Banyakkan bersabar kepada ibu dan juga ayah luar sana untuk mendidik anak-anak autism ini. Baik, kita nak sajikan pada anda seterusnya playback ataupun VT berkenaan dengan syoknya berjalan, ke mana mereka akan pergi, ke mana Sophie akan pergi. Apa kata kita saksikan dahulu.